Aku nak tanya kau, simpulan habis bulan, kau hidup selama 60 tahun. Mata kau, nikmat yang aku bagi kau guna untuk tengok apa? Telinga kau dengar apa? Tangan kau, kaki kau, umur kau. Aduh, itu je tuan-tuan, untuk kita seorang confirm tak lepas. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ni kita akan mendengar kisah seorang tabi'in. Seorang tabi'in yang terkenal bernama Sayyiduna Salamah bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu. Fi sanati sabi'ah wa tis'in lil hijrah. Pada tahun 97 Hijrah. شد خليفة المسلمين سليمان بن عبد الملك الرحال إلى ديار المقدسة. Khalifah Islam pada ketika ini bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau bersama rombongan beliau bergerak menuju ke Madinatul Munawwarah. Mulabbiya nidaa bil anbiya Ibrahim alaihi salam, sebagai menyahut seruan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa madat rakaibuhu tahuthul khuta min Dimashq asimatil Umayyin ila al-Madinatil Munawwarah. Maka rombongan khalifah ini bergerak keluar daripada kota Damsyik, yang Damsyik ketika itu merupakan ibu negara bagi kerajaan Islam Bani Umayyah, menuju ke kota Al-Madinatil Munawwarah. Semoga kita semua dikurniakan menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Amin. Faqad kana fi nafsihi syauqun ila salati fi rawdatil mutahharati. Dalam perjalanan khalifah begitu amat merindui untuk menunaikan salat di rawdatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tauqul ila salami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau merasa cukup rindu untuk mengucapkan selawat dan salam, ucapan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad hafila al-mawkib al-khalifati bil qurra'i wal muhaddithin wal fuqaha'i wal ulama'i wal umara'i wal qadah. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ni tuan-tuan merupakan salah seorang khalifah yang adil di kalangan Bani Umayyah, dan beliau merupakan sepupu kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala. Dan beliau jugalah khalifah yang bertanggungjawab meletakkan nama pengganti beliau Umar Abdul Aziz. Setelah beliau mendapat nasihat daripada penasihat beliau, seorang ulama bernama Sayyiduna Ar-Raja bin Haywah radhiyallahu ta'ala. Panjang cerita dialog antara Sulaiman bin Abdul Malik dengan penasihat beliau. Asalnya khalifah nak letak nama anak dia, anak sulung, anak nombor 2 dan sebagainya. Tapi Raja bin Haywah tolak nama-nama ni, sehinggalah Sulaiman bin Abdul Malik sebut nama Umar bin Abdul Aziz. Ketika Sulaiman bin Abdul Malik khalifah ni sebut nama Umar bin Abdul Aziz, masa ni Sulaiman dah sakit tenat. Bukan cerita ni awal lagi lah, ni masa dia tengah sihat. Ni saya cerita sebelum dia meninggal. Sulaiman bin Abdul Malik ni tengah dia sakit tenat, dia demam panas tu. Bila dia letak nama Umar Abdul Aziz, apa kata Raja bin Haywah? Wahai tuanku khalifah, kalau tuanku meletakkan nama Umar bin Abdul Aziz sebagai pengganti tuanku telah menyediakan jawapan yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini nak bagi tahu apa tuan-tuan? Memilih pemerintah, pemimpin dalam pilihan raya akan disoali oleh Allah Ta'ala. Ada faham? Seorang je angguk, lelaki semua tak angguk. Sabar je lah. Faham lah tu kan? Ketika
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hampir-hampir wafat. Qila lahu, ditanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, in sa'alaka rabbuka, kalau Allah Ta'ala tanya kau besok di hari akhirat, kenapa kau pilih Umar Al-Khattab menjadi pengganti kau? Aku akan jawab, ya Allah, aku telah memilih sebaik-baik manusia. Maknanya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang confirm masuk syurga tanpa hisab pun bimbang. Sebab tu dia sediakan awal-awal jawapan, kalau Allah Ta'ala tanya aku besok di hari akhirat, aku akan jawab, ya Allah, aku pilih Umar kerana dia merupakan sebaik-baik manusia. Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum meninggal dunia, dia dah letak dua calon. In sa'alani Rabbi, kalau Allah Ta'ala tanya pada aku, siapakah pengganti aku? Maka aku akan jawab, yang menggantikan aku ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dan kalau Allah Ta'ala tanya pada aku, kenapa kau pilih Abu Ubaidah bin Al-Jarrah? Dan Allah Maha mengetahui, aku akan beri jawapan, kerana Rasulullah SAW bersabda, likulli ummatin amin, wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Setiap umat itu ada orang yang paling amanah, dan orang yang paling amanah di kalangan umatku Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lalu apa kata Umar Al-Khattab? Kalau ditarikan Allah, Abu Ubaidah meninggal dunia, tak sempat, dia meninggal dunia, tak sempat ya khalifah, aku ada calon yang kedua, Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Wa in sa'alani Rabbi, dan kalau Allah Ta'ala tanya pada aku, kenapa kau pilih Muaz bin Jabal? Aku akan jawab, kerana Rasulullah SAW bersabda, Muaz bin Jabal dibangkitkan di padang mahsyar bersama para alim ulama. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya memilih pemimpin, memangkah pilihan pemimpin dalam pilihan raya akan disoal oleh Allah Ta'ala. Sekian dimaklumkan. Politik itu, politik lah, apa yang nak faham sangat. Tapi politik Islam lah. Ada aku sebut nama parti ada. Okey tuan-tuan. Jadi faqad hafila mawqibul khalifati bil qurra. Tengok khalifah ni, masa dia on the way daripada Damsyik ke Madinah, tengok siapa yang ada dalam rombongan dia. Yang pertama sekali al-qurra, ulama-ulama Al-Quran. Yang pertama, VVIP. Yang kedua al-muhaddithin, ulama-ulama hadis. Yang ketiga al-fuqaha, ulama-ulama fiqh. Padahal Sulaiman bin Abdul Malik pun dah ulama dah. Kan kalau kita baca sejarah, semua khalifah ni boleh dikatakan daripada zaman Rasulullah confirm lah Nabi kan. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, semua ni ulama belaka. Khulafah ni semua ulama belaka. Bukan hanya di bahagian umat Islam tuan-tuan, bahkan di sebelah Rom yang menjadi raja zaman itu, Kaisar Ar-Rum, mestilah padri. Maknanya dia reti ahlul kitab, dia alim dalam Taurat dan Injil, dia tahu tentang sejarah para nabi dan rasul, baru boleh jadi raja. Itu dulu punya cerita, once upon a time, kau tahu. Sekarang dua-dua dah jelek dah. Belah Islam pun tak ada, belah Kristian pun lagi lingkup tuan-tuan. Jadi dalam rombongan khalifah ini adanya ulama Al-Quran, ulama hadis, ulama fiqh, ulama secara umumnya, wal umara, YB, wal qadah, dan panglima perang. Falamma balagha al-Madinah al-Munawwarah, ketika rombongan khalifah selamat sampai ke kota Madinah, wa hatta rihalahu fiha, aqbala wujuhun nas zawul aqdari salami alaihi wa tarhibi bihi. Jadi bila khalifah sampai, viral, ya, orang-orang Madinah kata khalifah sampai, sekejap dia viral. Seluruh penduduk Madinah berbondong-bondong, berpusu-pusu keluar untuk menyambut, bersalaman, mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada khalifah yang datang ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Untuk makluman tuan-tuan semua,
ibu ketua umat Islam mula di zaman Nabi di Madinah, zaman Abu Bakar di Madinah, zaman Umar di Madinah, zaman Uthman di Madinah, zaman Sayyidina Ali baru ditukarkan ke Iraq. Sebab berlaku fitnah banyak masa tu, peperangan dan sebagainya. Lepas tu berlaku pertukaran kerajaan, naik kerajaan Islam Bani Umayyah dipindahkan ke Syam. Begitu. Lepas tu jatuh kerajaan Bani Umayyah, naik Abbasiyah, pindah balik ke Iraq. Gitu. Kemudian Osmaniyah Turki. Tapi sebelum tu banyak lagi lah. Sebab perjalanan kerajaan Islam kan besar. Jadi ramai orang datang menyambut kedatangan khalifah. Lakinna Salamah ibn Dinar qadi al-Madinah wa 'alimaha al-hujjah wa imamaha thiqah lam yakun fi idadi man zaru al-khalifata murahibin musallimin. Dalam ramai-ramai ribuan orang yang menyambut kedatangan khalifah ni tuan-tuan, tiba-tiba ada seorang ulama yang terkenal di kota Madinah, bukan sebarangan, merupakan qadi al-Madinah. Qadi. Kita sekarang qadi dah tak ada apa tuan-tuan. Sebut pun bunyi kadi. Kadi daerah, kadi daerah. Apa barang kadi daerah kan? Kerja apa kadi daerah? Tukang nikahkan orang, sabar je lah. Kan kadi, qadi. Dulu qadi ni jawatannya lebih besar daripada mufti. Hebat. Sekarang ni tak tahulah kenapa dipisahkan antara dua jawatan qadi dan mufti. Mungkin qadi ni dia pegang dua jawatan. Mufti yang tukang bagi fatwa, qadi yang menjatuhkan hukuman, bersalah ataupun tidak. Jadi berat jawatan tu. Wallahu alam dipisahkan. Tapi dulu tak. Orang dulu alim. Jadi qadi di Madinah ketika itu Salamah bin Dinar. Mana hakim pun dia, qadi pun dia, ulama pun dia. Wa alimaha al-hujjah, dan ulama yang menjadi pakar rujuk di kota Madinah. Wa imamuha athiqah, dan seorang imam ketua yang dipercayai. Dia tidak ada ketika khalifah sampai, dia tak sambut pun. Walamma faragha Sulaiman ibn al-Malik min istiqbal al-murahibin qala li ba'd julasa'ihi. Setelah beberapa lama khalifah pun berehat di Madinah, dan Sulaiman pun berkata kepada penasihat-penasihat dia di kalangan para alim ulama. Apa kata dia? Inna nufusa la tasda'u kama tasda'u al-ma'adin idza lam tajid man yudhakiruha al-faynata ba'da al-faynati wa yajlu anha sada'aha. Sesungguhnya hati kita ini boleh berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Ya, besi tu kalau lama dibiar dalam air, wajibul guna berkarat. Dulu masa Nabi mula pindah TTDI Jaya, beli rumah kat sana. Jadi bila aku masuk rumah tu, apa pasal iPad ni kecil macam air kencing tu tak? Kecil. Apa hal ni? Dan rupa-rupanya rumah tu dah berbelas tahun. Panggillah orang piping buat, dia pun kerat pipe tu, dia tunjuk, "Ustaz tengok pipe ni." Tor dia pipe di lubang tu kan. Bukan separuh lah. Dah karat kau. Karat tu pula tebal gila. Mau tak sumbat, memang confirm air tak lalu lah. Oh begini rupanya pipe sumbat, aku cakap. Baru aku tahu kata air bersih sangat kat Selangor ni. Boleh tahan juga. Berkarat kau, serius aku cakap. Man, potong pipe tu, tukar pipe baru. Jadi nak bagi tahu tuan-tuan, itu besi. Karat. Hati kita, ya Allah, lagi teruk. Sebab tu Quran kata, hati manusia ni kadang-kadang dia lebih keras daripada batu. Kan, wa innal hijarata la yatafajjaru minhu al-anhar wa innaha la yahbatu min khashyat wa inna minha la yahbitu min khasyatillah. Batu ni tuan-tuan kadang-kadang berlaku tanah runtuh, batu runtuh. Kadang-kadang terbelah batu, keluar air mata air. Kenapa? Kerana takutkan Allah. Tapi hati kita tak pernah macam tu. Tak pernah macam tu. Kerasnya hati kita. Jadi apa kata khalifah? Hati kita ni keras. Dan kalau dibiarkan berterusan, dia akan berkarat macam berkaratnya besi. Selagi mana kita tidak saling mengingati antara satu dengan lain, tidak ada orang menasihati kita, maka hati ini akan jadi keras.
kita akan rasa pelik, rasa something. Memang itu realitinya. Kita tuan-tuan, kenapa dalam Ramadan kita jadi baik belaka? Sebab kita baca Quran hari-hari. Bila luar Ramadan, macam hantu rasa. Tuan-tuan dah rasa jadi hantu tak lepas luar Ramadan? Ke tak ada? Tak ada kan? Baguslah tu. Itu menunjukkan orang Seksyen 19 ni dah naik tahap wali songo tuan-tuan. Sekian dimaklumkan. Alhamdulillah lah. Kita pun rasa kan, kalau kita tak datang berjemaah, tak baca Quran, serabutnya rasa hati ni. Resahnya hati ni. Kenapa? Ana dulu pernah sekali. Biasa maghrib memang kita punya kerja. Kuliah maghrib tu wajib bergunah lah. Rutin kita memang kuliah maghrib. Tak macam mana hari tu aku ada cuti ke apa tak ingat. Maghrib dekat KL lagi. Aku rasa cepelik. Apa hal aku ni? Maghrib dekat KL lagi. Kan? Bila tengah KL bawa anak semualah family ni. Masa tu bila kita dah rasa lain macam tau. Sebab setahu aku bila time orang azan maghrib, confirm aku dekat surau ke masjid ni. Tapi anda ingat lagi. Jadi kita bawa kereta pun macam bengong. Traffic light merah ke apa aku langgar belakang. Elok aku langgar traffic light, datang polis. Ke kiri berhenti. Ambil kau kena saman terus. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita dah lari daripada real kita yang sebenar. Patut kau ada dekat surau kat masjid, ini kau lepak ke KL lagi. Padan muka kau. Lalu apa kata khalifah? Kita kena cari orang yang menasihati kita. Lalu apa kata penasihat-penasihat orang kiri kanan khalifah? Faqalu na'am ya amiral mu'minin. Betul wahai amiral mu'minin. Maka kata khalifah, amma fil madinati rajulun adraka ta'ifatan min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuzakiruna. Ada tak di Madinah ini orang-orang para tabi'in yang diorang ni masih sempat melihat wajah para sahabat Nabi? Ada ke tidak? Ada ke tidak? Kalau ada, kita nak jumpa orang macam tu. Bukan senang tau. Maknanya kalau ada tabi'in ni, dia pun dah veteran, dah berumur sangat. Sebab apa? Dia sempat melihat sebahagian wajah sebahagian para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Lalu apa kata keliling kelalang khalifah ni? Faqalu bala ya amiral mu'minin. Betul wahai amiral mu'minin. Ada. Khalifah kata, siapa dia? Abu Hazim Al-A'raj. Gelaran dia Abu Hazim Al-A'raj. Faqala, maka apa kata khalifah? Wa ma Abu Hazim Al-A'raj. Siapa tu? Aku macam tak pernah dengar di gelaran tu. Lalu orang kata, beliau ialah Salamah bin Dinar, alimul Madinati wa imamuha, ulama Madinah dan ketua ulama di Madinah. Wa ahadut tabi'in alladhina adraku adadan min as-sahabatil kiram. Dan beliau juga seorang ulama veteran yang sempat melihat beberapa wajah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Semoga kita tuan-tuan dapat kod-kod, insya-Allah dapatlah bermimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun bermimpi melihat para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Amin. Nak beritahu tuan-tuan betapa beruntungnya khalifah ni, dia tahu dekat Madinah ada tabi'in yang sempat melihat wajah sahabat Nabi. Contohlah kita ni tuan-tuan, generasi akan datang kalau kita cerita sembarangan, insya-Allah generasi akan datang generasi yang reti faham agama. Kita katalah contoh, kita dah jadi atuk dah masuk. Atuk dulu sempat tengok muka almarhum Tuan Guru Harundin. Ya Tok, betul Tok. Iya. Dia je dengar je. Kita dengar je cerita dia. Atuk juga sempat tengok muka bekas Mufti Selangor dulu, almarhum Datuk Ishak Bahrom. Ya Tok, Tok pernah tengok. Mufti yang backhand, yang tegas tu. Masya Allah. Atuk juga sempat jumpa almarhum Tok Guru ni Abdul Aziz. Contoh, sebut nama para ulama kan. Jadi dia akan suka dengar benda macam tu tuan-tuan. Kan? Macam ulama-ulama yang veteran, dia cerita dia sempat bertemu dengan ulama-ulama yang veteran. Kita dengar tenganga. Untungnya kan.
Lepas tu anda ingat masa Syekh Qurayyim Rajah datang dulu. Anda bersembang dengan dia dekat rumah. Ni ada Datuk K dekat Seri 7 ni. Anda kata, ya Sidi, hal ra'aita Syekh Allah, apa nama Syekh tu? Badruddin Al-Hasani. Syekh Badruddin Al-Hasani. Syekh Badruddin Al-Hasani, tuan-tuan, ulama hadis terakhir bumi Syam. Ulama hadis terakhir bumi Syam. Alim, subhanallah. Kalau tuan-tuan search kat Google ada gambar ni, hitam putih. Dia hidup zaman kerajaan Islam Osmaniyah Turki. Dan kerajaan Islam Osmaniyah Turki zaman tu, kalau ada apa-apa masalah yang diorang tak boleh nak selesaikan, diorang akan minta pandangan Syekh Badruddin Al-Hasani. Jadi anda tanya Syekh Qurayyim sempat ke? Nah, sempat. Berapa umur Syekh masa tu? Tahu dia kata berapa? Dia kata, ketika aku melihat Syekh Badruddin Al-Hasani, umur aku 3 tahun. 3 tahun? Tuan-tuan ingat tak masa umur tuan-tuan 5 tahun? Ingat? Kalau tuan-tuan kata ingat, confirm kelentong. Mana ingat? Umur 6 tahun pun tak ingat juga kan? Kalau kita ingat mungkin darjah 1 kot. Ingat-ingat lupa lah. Boleh lah. Syekh Qurayyim Rajah, dia ingat masa tu umur dia 3 tahun. Anda percaya? Sebab apa anda percaya? Sebab dia ni hafalan Quran melekat dalam kepala dia. Daripada kecil menghafal Quran, sampai tua pun dia mengulang Al-Quran. Sebab tu kalau dia cerita, padu. Memang maklumat padat. Dia cerita seorang-seorang, nama-nama semua disebut. Macam mana nak kata Syekh tengok umur masa tu Syekh 3 tahun? Dia kata masa tu arwah bapa aku pergi pasar. Dia pun angkat aku, dokong, letak atas bahu ni. Atas bahu Syekh Qurayyim masa umur 3 tahun. Dia pegang kepala bapak dia. Tengah-tengah berjalan, tiba-tiba Syekh Badruddin Al-Hasani keluar dekat pasar tu. Abah aku cakap, Muhammad nama Syekh lah, Muhammad Qurayyim. Muhammad, syuf. Azza Syekh Badruddin Al-Hasani. Bapak dia kata, nak tengok ni. Tok guru besar ni, Syekh Badruddin Al-Hasani. Syekh Qurayyim kata apa? Aku sempat tengok wajah dia. Ulama hadis terakhir di Damsyik, di Syam. Makna tu, ulama tu dah tua dah, tuan-tuan. Tapi subhanallah, berkatnya, bila kita, tuan-tuan, dapat lihat wajah ulama, yang ulama ni sempat melihat ulama hadis yang terakhir, aku tak tahu nak katalah, bahagianya lah rasa hidup ni. Rasa beruntung dapat tengok ulama-ulama macam ni. Dia pula sezaman dengan ulama-ulama yang hebat. Bayangkan dekat Syria tu, ada 7 ulama Al-Quran. 7 ni pakar rujuk, mempunyai sanad Quran tertinggi sehingga Nabi SAW. Ditakdirkan Allah, 6 semua dah meninggal dunia belaka. Yang masih hidup Syekh Qurayyim seorang je. Sampai sekarang masih hidup, duduk dekat Qatar, tuan-tuan ya. Jadi bila kita dapat jumpa ulama macam ni, kita rasa seronok, beruntung. Faqalah, maka berkata khalifah, ud'uhu lana wa talattafu fi da'watihi. Maka kata Sulaiman bin Abdul Malik, panggil tok guru tu datang jumpa kita, wa talattafu fi da'watihi, dan jemput elok-elok. Jangan berkasar, beradab, cakap elok, cakap khalifah jemput datang untuk bertemu. Jangan takut, tuan-tuan, ulama-ulama ni kau jangan main. Dia tak heran, dia tak kebulu dengan pemerintah ni. Ada seorang khalifah nak kahwinkan anaknya dengan anak seorang ulama. Nama ulama tu Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin. Dia ada anak dara lawa, terkenal dengan solehnya apa semuanya. Lalu khalifah berkenan awak menantu. Dia reject bodoh je. Tak nak. Sorry aku tolak, dia kata. Apa main? Padahal khalifah zaman tu ada main TikTok, tanya kau. Ada IG, ada Facebook, ada tengok Astro, tengok Netflix, ada. Come on lah. Mana ada? Orang dulu Quran je dia. Setara macam tu pun reject kau. Jangan main-main. Kenapa dia gitu, tuan-tuan? Sebab ulama dulu dia cukup berhati-hati. Dia punya wara', al-wara'. Sebab tu wara' ni, tuan-tuan, kita berada di zaman yang saya boleh katakan bukan dah tak ada wara',
tapi susah nak cari. Wara' ni susah sangat tuan-tuan. Cakap senang. Nak jadi wara' tu susah. Yang senangnya qira'. Tu senang tuan-tuan. Mendatang apa qira' aku pun tak tahu. Falamma atahu, lalu diorang pun jemput ulama' ni datang, dan ulama' ni pun datang. Rahaba bihi wa adna majlisahu wa qala lahu mu'atiban. Bila Salamah bin Dinar masuk, khalifah pun jemput duduk. Khalifah pun cakap dekat Salamah bin Dinar. Khalifah ni tuan-tuan, macam mana dia khalifah, tapi dia kadang-kadang khalifah ni biasalah raja, dia nama pun raja kan, agung. Dia mesti ada act tu, mesti ada punyalah. Mesti ada punyalah. Dia tawaduk, dia act mesti ada punya. Kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala rahmati, yang Allah Ta'ala pelihara. Sulaiman bin Abdul Malik ni dia bukanlah act, tapi bila dia cakap tu macam act. Apa dia kata? Ma hadzal jafa ya Abu Hazim. Bahasa mudahnya, wahai Abu Hazim, ulama ni lah, Salamah bin Dinar, kenapa kau sombong sangat? Dia kata macam tu. Kenapa kau sombong sangat? Jafa dalam bahasa Arab ni bukan sombong. Jafa ni mana? Jafa dengan mana kering. Kering. Jafa ni mana kering. Bahasa kering. Kenapa kau ni kering? Kan kau faham kurus kering. Bukan kurus kering. Mana macam tak ada perasaan. Khalifah datang kau tak sambut. Keringlah hati kau ni. Kenapa kau macam tak kenal aku je? Aku kan khalifah. Jadi khalifah kata macam tu. Bagi saya lah peribadi, sepatutnya khalifah tak boleh kata macam tu. Sebab ni ulama besar. Dia sempat jumpa sahabat Nabi. Kau jangan main-main. Nak tak nak kau kena guna bahasa paling berlapik. Ya Syekh, wahai Tuan Guru, kenapa Tuan Guru? Kena tanya macam tu lah. Tapi biasalah kan, khalifah ni dia ada act sikit. Lalu apa kata Salamah bin Dinar? Wa ayu jafa'in ra'aita minni ya Amirul Mukminin. Kenapa pula kau cakap aku sombong, wahai Amirul Mukminin? Faqala, kata Amirul Mukminin, zarani wujuhun nasi wa lam tazurni. Iyalah, tak sombong apanya. Masa aku datang hari itu, orang ramai datang sambut aku, bersalam, peluk aku dan sebagainya. Kau tak ada pun. Tuan Guru tak datang pun. Kenapa? Apa kata Salamah bin Dinar? Innama yakunu jafa'u ba'da al-ma'rifati wa anta ma araftani qabla al-yawmi wa la ana ra'aituka fa yujafa'in waqa' minni. Kata Salamah bin Dinar, tak betul kata tuanku. Kalau tuanku nak kata saya sombong, tak betul. Kenapa? Kerana sombong tu bila saya pernah kenal tuanku dan tuanku pernah kenal saya. Padahal sebelum ni kita tak pernah kenal pun. Saya tak pernah nampak tuanku dan tuanku tak pernah nampak saya. Nak kata sombong macam mana? Baik kau. Tuan-tuan faham cerita aku ni? Kan? Tiba-tiba contoh anak tak pernah kenal Haji Amir. Haji Amir kata, Ustaz sombong lah. Pahala orang tua ni. Ustaz sombong. Orang tua ni pahala. Aku tak kenal dia. Dia tak kena tiba kan? Lain lah. Aku memang kamceng Haji Amir kan. Ustaz sombong. Lama tak datang surau. Munasabah dah di belasah aku macam tu pun. Kan Ji kan? Surau ni lama. Kau jangan main daripada arwah bapak aku datang bawa van dulu. Dan sahabat lama kita. Suka Haji. Kan? Alah, kenangan lama je. Tapi bukan kerana anak bila datang surau Najahiyah ni kan, dia banyak apa kata kenangan lama tu. Sebab antara surau dekat Shah Alam yang masih lagi anda mengajar sampai law kan. Ini antara terlama lah. Najahiyah, At-Taqwa dengan Ar-Rahmah. Inilah tiga surau yang Masya Allah, Tabarakallah, Allah mengizinkan walaupun on off, kejap timbul, kejap tenggelam. Biasa tenggelam tak timbul-timbul, tapi jodoh kita panjang rupanya. Okey tuan-tuan semua. Jadi apa kata ulama ni? Nak kata sombong macam mana? Engkau tak pernah kenal aku dan aku tak pernah kenal engkau. Senyap khalifah. Faqala khalifah, asaba syekh fi i'tizarihi. Betul kata syekh, aku yang salah. Nabi cerita benda gini tuan-tuan, cerita pasal jemput orang alim. Anda teringat tahu dulu Syekh Quraim dapat jemputan, ada program dekat utara, kat Pulau Pinang. Yang masa tu tak sabar yang jemput tu Datuk Bandar. Dia minta Syekh Quraim datang buat
ceramah dekat Dewan Besar dia lah, macam MBSA punya dewan tu. Datuk Bandar jemput. Bila dijemput, Syekh pun sampai. Tahun bila anda tak tahu, mungkin lebih kurang 10 tahun lampau kot, itulah. Masa Syekh datang, Datuk Bandar tak ada dekat office tu, kan? Adalah penyambut tamu datang lain, duduklah kita berduduk dekat bilik tamu tu. Dalam 20 minit gitu, tiba-tiba Datuk Bandar masuk. Assalamualaikum Syekh. Dia pun datang, dia pun duduk salam. Syekh tengok je dia. Syekh kata kat Anas, Nazmi, bagi tahu dekat dia. Sudah aku cakap. Syekh ni kalau dia nak marah, dia sound terus. Dia tak ada cover, dia tak berlapik, dia sound terus. Dia kata apa? Kau cakap dekat dia jemput aku datang kan? Kenapa aku datang dia tak ada? Kan? Sepatutnya dia jemput aku. Dia tuan rumah. Sepatutnya dia kena ada sebagai menghormati tetamu. Bukan aku yang tunggu dia datang. Masa aku cakap. Masalahnya aku nak terjemah. Aku dah pening kepala. Anda pun Datuk minta maaf dia. Ya apa Ustaz? Saya cakap sebenarnya sepatut Datuk lah sambut dia. Tiba-tiba dia datang, Datuk tak ada. Lepas tu bila Datuk masuk, dia pula kena sambut. Ya ke Ustaz? Habis tu saya kata apa? Nazmi bagi tahu dekat dia, sekarang kita lakonkan balik. Lakon apa pula? Aku keluar, dia duduk dalam bilik ni, dia sambut aku. Ambil kau. Aku ya sungguh Syekh. Ya sungguh. Aku ingat lagi. Aku pun angkat Syekh dah tu kan, dah 90 lebih dah tu lah. Aku papah dia, bawa dia keluar. Datuk tu muka dah macam kan, macam zombie ke apa aku tak tahu. Dah malu gila. Okey. Dia pun duduk depan pintu tu. Syekh keluar. Syekh lakon, Assalamualaikum. Syekh kata, Waalaikumsalam Syekh. Dia pun sambut Syekh. Salam-salam cium-cium. Duduk. Syekh kata, ini baru betul dia kata. Beradab dengan ulama'. Kalau kau tak hormat aku, paling kurang kau hormat aku orang tua. Padu kau. Padu tu. Kadang Anas seronok tau duduk dengan orang ulama macam ni. Sebab tu Anas, tuan-tuan, Allah bagi rezeki menjadi penterjemah kepada 3 orang ulama yang berani. Yang pertama almarhum Dr. Muhammad Mahmud Siam, bekas Imam Masjid Al-Aqsa. Yang kedua al-alim al-allama almarhum Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, berani, tak ada tapis-tapis punya orang. Ketiga Syekh Muhammad Qurayyim Raja', powerful punya orang. Lepas tu seorang pemimpin Hamas, isteri kepada Syahid Abdul Aziz Rantisi. Perempuan lah isteri dia, tapi dia punya ceramah macam nak pergi perang kau tahu. Aduh aku kata. Jadi alhamdulillah lah, sekali puji bagi Allah yang merezekikan saya ni tuan-tuan, dapatlah bertemu dengan ulama-ulama yang kita tengok dia orang ni jenis tak mengampu punya orang. Betul-betul salah-salah. Gitu style dia. Qala. Lalu apa kata khalifah kepada Salamah bin Dinar? Inna fi nafsi syu'unan ahbabtu an ufda bika biha ilaika ya Aba Hazim. Wahai tuan guru, dalam hati saya ni ada beberapa benda yang saya nak tanya dekat tok guru ni. Boleh tak tuan guru tolong dengar masalah saya? Apa kata tuan guru ni, Salamah bin Dinar? Hatiha ya Amirul Mukminin, Allahul Musta'an. Cakap, wahai Amirul Mukminin, semoga Allah Ta'ala bantu kita. Faqala al-Khalifah, ya Aba Hazim, ma lana naqrahul maut. Dia tanya, wahai tuan guru, kenapakah kita ni benci kepada kematian? Soalan dia, kenapa kita benci kepada kematian? Kata Salamah bin Dinar, li'annana ammarna dunyana wa kharabna akhiratana. Kerana kita duk sibuk kejar dunia, besarkan dunia, suburkan dunia, dan kita hancurkan hari akhirat kita. Fanakrahul khuruj min al-ammar ila al-kharab. Bila kita dah bina dunia ni lawa-lawa, dah buat istana cantik-cantik, mahligai besar-besar, agak-agak kita boleh tinggal macam tu ke?
Confirm kita sayang nak tinggal dunia kan. Itulah sebab kenapa kita benci kepada kematian. Sebab kita dah kena tipu dengan dunia. Padahal zaman ni tuan-tuan, memanglah khalifah ada istana, tapi khalifah zaman ni pergi berjuang, berjihad fi sabilillah, pergi berperang. Kau tahu tak? Bukan pergi main golf, bukan naik kapal layar ke berjadah. Tak. Berjuang berjihad fi sabilillah. Tapi setara tu pun, apa kata Salam bin Dinar, sebab kita pada hari ni gila ke dunia dan bencikan hari akhirat. Faqala al-khalifah, apa kata khalifah? Sadaqta. Betul kata tuan guru. Wa malana indallahi ghadan. Wahai tuan guru, apakah yang kita bawa di sisi Allah di hari akhirat besok? Nak tahu kita bersedia ke tidak? Macam mana wahai tuan guru? Apa kata Salamah bin Dinar? A'rid amalaka ala kitabillahi azza wa jalla tajid zalika. Kalau tuanku nak tahu tuanku diterima oleh Allah ataupun tidak, buka Al-Quran, tuanku akan jumpa. Lalu apa kata khalifah? Wa inna ajiduhu fi kitabillah. Kalau dalam Al-Quran tu ayat yang ke berapa? Surah apa? Apa kata Salam bin Dinar? Tajiduhu fi qawlihi ta'ala, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Surah Al-Infitar ayat 13 sampai 14. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik lafi na'im, berada di dalam nikmat Allah, di dalam syurga. Semoga kita semua masuk syurga tanpa hisab. Amin. Wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang jahat itu di dalam neraka Jahannam. Pendek je jawab dia. Dia tak panjang macam kita jela-jela, pendek je. Nak tahu tuanku selamat ke tidak? Baca ayat ini, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Automatik faham. Yalah, kau sebagai pemimpin, kau tahulah benda tu macam mana. Kita ni tuan-tuan cakap korang contohlah, kalau saya dibujang contoh. Besok di hari akhirat Allah Ta'ala panggil aku. Aku ni contoh, anak tak ada, bini tak ada apa, bujang terang-tang-tang. Agak-agak diri kita seorang ni di hari akhirat bila Allah Ta'ala tanya, boleh lepas ke tidak? Boleh lepas ke tak boleh? Boleh? Kau nak jawab pun tak tahu kan? Memang tak tahulah pasal yang tanya aku bukan korang. Contoh kalau Allah Ta'ala tanya, aku nak tanya engkau, simpan habis sebulan, kau hidup selama 60 tahun, mata engkau, nikmat yang aku bagi kau guna untuk tengok apa? Tak mampu kita. Soalan mata tak lepas dah. Menggigil kita. Telinga kau dengar apa? Mampu kita. Mulut kau cakap apa? Kau mengata, mengumpat, kau baca Quran, tangan kau, kaki kau, umur kau. Aduh, itu je tuan-tuan, untuk kita seorang confirm tak lepas. Kau bayang kau ada bini, Allah akan tanya, bini kau kenapa tak tutup aurat? Kenapa kau biarkan bini kau tudung, kejap pakai tu, kejap tak pakai tudung, buka aurat, pergi pasar pakaian menjolok mata, kau biarkan anak bini kau, anak perempuan kau tutup aurat, kau biarkan anak kau tak, kau biarkan. Itu kalau ada bini seorang, anak seorang. Kalau ada bini 2 orang, anak ramai, lagi panjang soalan. Kau bayang ini pula seorang yang YB, MB, Perdana Menteri. Lagi gila soalan dia tu tak? Sebab tu Allah kata, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang berbuat baik tempatnya dalam syurga, yang buat jahat go to hell. Sebab tu jangan main-main. Kita ni, masalah kita ni tuan-tuan, baik pun kita buat, jahat pun kita buat juga. Dia benda maksiat ni tuan-tuan, memang tak boleh kita buat. Tapi jangan kau mengajak orang buat kejahatan. Sebab Allah kata apa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu kepada kebaikan dan pahala. 'Alal birri wa taqwa, kebaikan dan juga ketakwaan. Buat program festival turas Islami, bagus. Panggil ulama, bagus. Panggil para ulama, bagus. Tapi lepas pada tu Coldplay pula.
Ni berjadah apa orang panggil? Oh, kita nak seimbang kepala otak kau berjambul. Siapa ajar kau seimbang itu? Oh, makna kita ni tak boleh jadi baik sangatlah ya. Kita tak boleh tutup aurat sentiasa je. Kita kena buka sikit, tutup sikit. Buka supaya seimbang macam tu. Siapa ajar kau? Kita tak boleh semayang sokmo. Kita kena semayang sikit, tinggal sikit. Macam tu. Siapa ajar kau? Aku nak bertukar je kena belakang. Nak azan ke Ji? Oh, azan. Kalau azan, kita berhenti terus lah. Senang ya. Jadi insyaAllah panjang umur rezeki. Kita sambung lain kali tuan-tuan. Kisah ini sebab kisah ni panjang sebenarnya. InsyaAllah panjang umur kita sambung lagi lah pada pertemuan akan datang. Muju ada azan. Kalau tak ada azan Ji, saya bertukar je Incredible Hub. Wallahu alam aku liqauli hadha. Wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Takbir. Allahu akbar.